Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Akhlak orang-orang yang tawaduk dan berbagai pengaruh tawaduk dan kesombongan. Bayanu akhlaqil mutawaddi'ina wa majami'i ma yazharu fihi asar tawadhu'i wa takabbur. Itu tajuk dalam bahasa Arab. Ketahuilah bahawa kesombongan nampak dalam berbagai perangai seseorang. Jadi penyakit takabur ini asalnya daripada hati. Itu juga merendah diri pun berpunca daripada hati. Kemudian daripada hati itu zahir pada perbuatan, pada sikap, pada penampilan. Sebab itu dia sebut pengarang kitab kita ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh pengarang kitab kita Syekh Said Hawa. Ketahuilah bahawa kesombongan nampak dalam berbagai perangai seseorang. Seperti keberpalingan di wajahnya, picingan di matanya. Maknanya bila dia bercakap dengan orang lain, dia tidak menghadap orang itu, sebaliknya dia hanya memberi memberi belakang. Dia tidak memandang pun orang itu. Bagaimana kita parti hari inilah, kita tengah bersembang dengan orang lain, kita tengok handset, mulut saya kita bercakap, tak memberi perhatian pada dia. Itu semua reaksi-reaksi kesombongan. Kerana Nabi SAW bila dia disapa oleh seseorang, dia akan menghadap tubuhnya pada orang itu. Bila dia bercakap dengan siapa-siapa pun, dia akan menghadap orang tersebut. Itu adalah syama'il Nabi, min syama'il Nabi SAW. Itu juga picingan matanya. Jadi sombong ni boleh dilihat dari segi, orang kata apa, dari segi cara kita melihat orang, penundukan kepalanya, cara duduknya dengan bersila atau bersandar, atau dalam bagai perkataannya, sehingga nampak di dalam suara, intonasi dan cara pengungkapannya. Jadi itu semua perlakuan-perlakuan yang terbit daripada orang yang sombong. Walaupun itu perlu dirujuk kepada uruf juga. Sebagai contohnya, pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak makan dengan makanan di atas meja. Apakah itu boleh kita andaikan sebagai sombong? Manakala makan dengan makanan berada di atas meja, itu boleh dianggap secara keseluruhan adalah sombong kerana Nabi SAW tidak nak melakukan begitu. Kata ulama yang mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah, kata mereka zaman Nabi SAW, dia ada berlaku satu fenomena di mana penampilan yang berbeza di antara hamba dan juga tuan dan juga hamba. Hamba biasanya makan makanan di atas tanah. Kalau tuan pula makan makanan berada di atas atas meja. Jadi orang yang dilihat begitu, maka akan dilihat, oh itu tuan. Dan Nabi SAW tidak nak dia itu dilihat sebagai tuan. Kerana bagi dia semua manusia itu tidak kira tuan atau hamba, di sisi Allah Ta'ala sama saja. Sebab itu dia tidak mahu dilihat begitu. Tapi pada zaman hari ini, kita makan dengan makanan di atas meja, duduk atas kursi dan sebagainya, itu sama saja. Orang miskin pun begitu, orang kaya pun begitu. Mana tidak lagi menjadi mazahir, menjadi petanda bahawasanya kita itu berada di status yang tinggi, berbeza dengan orang lain. Itu di segi uruf perlu diambil perkiraan lah. Jadi kerana itu, ma ra'ahul muslimun hasanan fa wa 'inda Allahi hasanun. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sekalian sebagai baik, maka dia adalah baik. Mana uruf kaum muslimin. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin, oleh uruf kaum muslimin sebagai jelek,
sebagai tidak baik, maka itu perlu kita elakkan. Juga nampak dalam cara berjalannya. Jadi penampilan kesombongan itu nampak pada berjalannya. Kebusungan dadanya mana nampak pada mana jalan tu, orang kata apa, mengangkat dada. Cara berdirinya, cara duduknya, gerak-gerak dan diamnya, caranya melakukan perbuatan dan dalam semua keadaan perkataan perbuatannya. Itu ada penampilan-penampilan yang menggambarkan pada kesombongan. Jadi orang yang tawaduk, dia akan buat sebalik daripada itu. Dia akan meninggalkan penampilan cara orang sombong itu, sebaliknya dia akan penampilan sebagai orang yang tawaduk. Di antara orang yang sombong ada yang menghimpunkan semua itu. Ada pula yang menyombong diri dalam sebahagian hal sahaja tetapi tawaduk pada sebahagian yang lain. Di antara bentuk-bentuk kesombongan itu ialah di mana bentuk-bentuk kesombongan ini dia sebut, kemudian dia akan sebut, dia akan cerita kat kita macam mana sahabat Nabi, orang soleh dulu. Mana sebalik daripada bentuk kesombongan itu. Di antara bentuk kesombongan ialah yang pertama, keinginan agar orang berdiri kepadanya dan berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa ingin melihat seorang lelaki dari penghuni neraka, maka hendaklah dia melihat seorang lelaki yang tengah duduk tetapi di hadapannya ada orang yang berdiri di hadapannya. Jadi semua orang tak boleh duduk berdiri. Dia nak orang menghormati dia. Orang berdiri di hadapan dia. Dia duduk dan orang lain semua dalam keadaan berdiri. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, dia kata, kalau kamu nak tengok ahli neraka, seorang lelaki dari penghuni neraka, maka hendaklah melihat seorang lelaki yang dia tengah duduk tetapi di hadapannya ada orang yang berdiri di hadapannya. Maknanya dia nak orang berdiri menghormatinya. Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada orang yang lebih mereka cintai, yakni mereka di sini adalah sahabat. Ketimbang ini berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian, apabila melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri kepadanya, yakni tidak berdiri menyambutnya, kerana mereka tahu kebenciannya, yakni kebencian Rasulullah terhadap hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mensahihkannya. Kata Imam Tirmizi, hadis sahih. Jadi para sahabat kata Anas, tak ada orang yang dalam hidup kami yang lebih kami cintai berbanding dengan Rasulullah SAW. Tapi tak kala Rasulullah tiba dalam mana-mana majlis, tidak ada siapa pun di kalangan kami yang bangun berdiri untuk menyambut Nabi. Apakah kerana Nabi itu lekeh pada pandangan mereka? Apakah kerana mereka tidak cinta Nabi? Bukan. Kerana kata Anas, kerana Nabi tak nak. Nabi dia tak mau, Nabi benci. Nabi marahinya. Jadi sebab itu mereka tidak bangkit. Jadi itulah tawaduknya Nabi SAW. Tawaduknya Nabi SAW yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi kita umat baginda. Tak usahlah kita mengharapkan orang sambut kita. Kerana kadang-kadang boleh merosakkan hati kita sendiri. Kita saja berasa kita seronok, kita tu tinggi. Kita bimbang takut di hadapan Allah, pada pandangan Allah. Kita tu hina. Tapi kita tertipu, dia panggil. Masuk dalam kelompok al-maghrurin. Wal'ayazubillah, wallahul musta'an. Yang kedua, tanda kesombongan yang kedua, keinginan agar ia tidak berjalan kecuali disertai oleh orang lain atau diiringi di belakang. Mana orang utara kata meneru. Mana kita ingin kalau kita berjalan tu meneru orang ikut kita. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, seorang hamba senantiasa bertambah jauh dari Allah selagi dia berjalan dengan diiringi di belakangnya. Mana dia akan semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau dia nak begitu. Bila berjalan saja nak diiringi oleh orang ramai. Kata
sahabat Nabi Abu Darda. Dalam bahasa Arab disebut, la yazalul abdu yazdadu minallahi bu'dan. Akan senantiasa seorang hamba itu akan bertambah jauh daripada Allah. Ma masya khalfuhu. Selama dia nak ada orang belakang, jalan di belakang dia, maknanya mengiringi dia. Dan di sini dia terjemah. Nah, selagi dia berjalan dengan diiringi di belakangnya. Jadi sebab tu ada salafus soleh yang dia tengok dia keluar daripada masjid sebagai contoh, dia tengok ada orang ikut belakang, dia suruh jauh. Jauh kamu, jangan. Dia nak jaga hati dia. Sebagaimana akan disebut oleh Imam Hasan al-Basri selepas ini. Orang-orang tidak bisa membedakan Abdurrahman bin Auf daripada budaknya, ni hambanya. Kerana ia tidak membedakan dirinya dari mereka dalam bentuk lahiriah. Jadi kalau dia duduk dalam satu majlis bersama dengan hamba dia, orang tak boleh beza mana satu Abdurrahman bin Auf kalau yang tak kenal dia lah. Sebab dia tidak mencipta penampilan. Dia tidak mencipta penampilan yang membezakan dia daripada orang lain. Orang-orang pernah berjalan orang ramai pernah berjalan di belakang Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang inilah min kibarut tabi'in. Orang ramai pernah berjalan di belakang Hasan al-Basri, lalu dia melarang mereka. Dia larang, jangan kamu mengiringiku. Apa kata dia? Janganlah keinginan ini ada dalam hati seorang hamba. Makna janganlah keinginan agar dia ni disanjung ataupun diiringi oleh orang lain, orang ramai. Ketika dia berjalan, jangan ada dalam hati seorang hamba. Itu dia terjemah begitulah. Kalau dalam teks Arabnya, masya qaumun khalfal Hasan al-Basri. Orang ramai berjalan di belakang Hasan al-Basri, mengiringi dia. Famana'ahum, lalu dia menegah mereka. Dia menghalang mereka, jangan. Waqala, dan dia berkata, wa ma yubqi hadha min qalbil abd. Dia terjemah di sini, janganlah keinginan ini ada dalam hati seorang hamba. Mana keinginan untuk diekori ataupun untuk diiringi oleh orang. Ataupun wallahu alam, wa ma yubqi hadha min al-abdi. Apa yang akan tinggal dalam hati seorang hamba dengan dia panggil, kalau dia membiarkan itu berlaku, apa yang akan tinggal hati dia? Iaitu kesombongan, tertipu dengan diri sendiri. Kalau dia membiarkan, seorang hamba membiarkan orang menyanjung dia, orang mengiringi di belakang dia, apa yang akan meninggalkan? Apa yang akan tinggal dalam dirinya? Wa ma yubqi hadha min qalbil abd. Jadi hati seorang hamba itu kena berpenampilan seperti hamba lah. Kita tidak ciptakan oleh Allah datang ke dunia ini melainkan sebagai hamba. Maka kebesaran itu tidak sesuai dengan kita sebenarnya. Penampilan dalam bentuk kebesaran itu tidak sesuai dengan kita. Biarlah akhirat nanti. Bila kita masuk dalam syurga nanti, barulah kita menerima kebesaran. Dan hakiki, besar sungguh. Memang realiti besar, dibesarkan oleh Allah. Tapi di dunia ini, kita besar diri kita. Itu semua bentuk pembohongan. Para maghrurin, Imam Ghazali sebut dalam istilah yang lain, golongan-golongan yang tertipu. Kemudian yang ketiga, tidak mau mengunjungi orang lain. Sekalipun kunjungan itu memberikan kebaikan agama bagi orang tersebut. Dia tak mau pergi. Dia tak mau mengajar. Dia tak mau pergi berdakwah. Dia kata dia kena datang jumpa saya. Bukan saya yang pergi jumpa dia. Dia yang kena datang jumpa saya. Bukan saya yang perlu pergi kepada dia. Walaupun dia tahu untuk agama dia ataupun untuk agama orang itu, kalau dia pergi, mana ada kebaikan orang tersebut. Sebagai contoh, Nabi SAW, dia menziarahi seorang budak yang sakit. Dia pergi pada budak itu. Dia menziarahi bapa saudaranya ketika hampir meninggal. Budak Yahudi yang sakit.
Nabi hadir dan Nabi pujuk dia supaya dia mengucap kalimah syahadah. Kalau dari segi status, dia tak perlu hadir. Di Madinah itu Rasulullah SAW dia berada berdudukan seorang pemimpin yang tinggi. Tapi dia ziarah budak dan lagi pun dia orang tua. Dia ziarah budak. Kemudian Yahudi pula, budak Yahudi. Tapi Nabi tahu bahawasanya dengan dia menziarahi itu dan dia meninggalkan status dia itu dan dia tampil sebagai seorang pendakwah, ada kebaikan untuk orang itu. Iaitu dia dapat memujuk budak itu supaya masuk Islam. Dan dia pujuk tapi budak itu tengok pada ayah dia. Ya, tengok pada ayah dia. Jadi dia tahu, dia bimbang takut ayah dia marah. Lalu ayah dia kata, ikutlah Abul Qasim. Kalau kamu nak ikut, ikutlah dia. Mana masuk Islam, mana diizinkan. Dan budak ini masuk Islam. Dan kemudian dia meninggal. Lalu apa kata Nabi? Syukur kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada hamba-Nya. Begitu dan sehingga menyelamatkan dia daripada neraka. Jadi begitulah. Tapi orang sombong ni tidak mau mengunjungi orang lain sekalipun kunjungannya itu memberikan kebaikan agama bagi orang tersebut. Lainlah kalau tidak memberi kebaikan agama. Dia mengunjungi pemimpin yang zalim sebagai contohnya. Menambahkan sombongan pada orang itu. Ini tidak. Dia tidak mau mengunjungi walaupun dia tahu bahawasanya ada kebaikan untuk agama bagi orang itu. Perbuatan ini bertentangan dengan sifat tawadhu'. Ini dia bagi contoh. Macam mana ulama yang tawadhu'. Diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri datang ke kota Ramallah. Ramallah ni kota di Palestin. Lalu Ibrahim bin Adham mengundangnya. Ibrahim bin Adham yang tinggal di situ, seorang ulama besar juga. Seorang sufi, tokoh sufi, mengundangnya. Mana dia hantar khadam dia untuk mengundang Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh hadis, penyampai hadis. Jadi Ibrahim bin Adham mengundangnya, kemarilah, lalu sampaikanlah hadis kepada kami. Sepatutnya Ibrahim bin Adham pergi pada dia. Pergi pada dia untuk belajar hadis, tapi tidak dihantar orang untuk mengundang Ibrahim bin Adham. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pun datang, lalu ditanya kepadanya kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Abu Ishaq, kau mengundang orang seperti itu, patut maknanya tergamak kau mengundang Sufyan Ats-Tsauri datang kepada kamu. Sepatut kamu yang pergi kepada dia, belajar daripada dia. Dia menjawab, aku ingin mengetahui bagaimana tawadhu'nya. Aku ingin mengetahui. Ibrahim bin Adham dia kata, aku ingin melihat orang duk sembang pasal Sufyan Ats-Tsauri. Memang sepatutnya aku pergi pada dia. Aku ingin belajar hadis dengan dia. Tapi saja aku utuskan khadamku untuk undang pada dia, datang kepada kami sebab kami nak dengar hadis daripada kamu. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ni dia penampilan sebagai seorang yang sombong. Dia kata, oh kamu nak mengaji, kamu datang sini. Tapi dia tahu bahawasanya dia pergi ke sana itu ada kebaikan untuk agama orang di sana. Mana orang yang nak mendengar hadis. Jadi dia tinggalkan kebesaran diri, dia pergi dengan hadis tawadhu'. Dan Ibrahim bin Adham pula seolah-olah ingin mengajar sesuatu pada dia, pada kita, bahawasanya ilmu ni mesti diambil daripada orang yang tawadhu'. Kalau orang tidak tawadhu', sama sekali guru sendiri itu mesti mengajar adab tawadhu'. Dan begitu juga kalau kita dapat belajar daripada orang tawadhu', itulah yang paling baik sekali dalam hidup kita. Kerana dia bukan saja mengajar kita ilmu, malahkan dia sendiri beramal dengan ilmu dia. Dan alhamdulillah kita pati semua guru-guru kita adalah orang yang tawadhu', insya-Allah. Kemudian yang keempat, enggan jika ada orang duduk di dekatnya. Dia tak nak orang duduk dekat dia. Kecuali kalaupun dia kena duduk depan dia dan kena berdiri di depan dia. Ia juga bentangan, sikap ini juga bentangan sifat tawadhu'. Ibnu Wahab berkata, aku pernah duduk di samping Abdul Aziz bin Abu Rawat hingga pahanya menyentuh pahaku.
Lalu aku menjauhkan diri daripadanya. Tetapi kemudian ia megang pakaianku lalu menarikku. Saya berkata, mana malulah dia nak duduk dengan depan tokoh besar Abdul Aziz bin Abu Rawat ini. Dia duduk dan betul-betul depan. Lalu dia pun menjauh sikit. Ibn Wahab kata aku menjauh sikit sebab aku malu dengan dia. Lalu Abdul Aziz bin Rawat tarik balik aku. Dan Abdul Aziz bin Rawat kata kepada aku, mengapa kamu memperlakukan aku seperti para tiran? Mana tiran ni seperti orang sombong. Mana orang sombong ni, dia tak nak orang duduk dekat dia. Dia rimah. Nak orang duduk, orang kata menempel dekat dengan dia. Melainkan kena duduk depan, kena berdiri. Padahal, mengapa kamu memperlakukan aku seperti perlakuan di hadapan seorang yang tiran, yakni Jababirah. Seorang dipanggil pembesar. Padahal aku tidak mengetahui seorang pun di antara kalian yang lebih jahat dari diriku. Padahal bagi aku sendiri, daripada semua kamu ni, aku rasa akulah yang paling jahat. Aku tak pernah rasa pun aku ni yang paling baik, yang paling hebat. Duduklah bersama dengan aku. Kalau aku perlu tegur, tegurlah aku. Kalau perlu bimbing, bimbinglah aku. Jangan anggap aku ni orang yang hebat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melarang makanan yang disentuh oleh orang-orang penyakit kusta dan lepra, bahkan ia mengajak mereka duduk di tempat hidangannya. Ya. Nabi SAW pun sama juga. Nabi dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, firra minal majzum firaraka minal asad. Jauhilah kamu daripada orang penyakit kusta sebagaimana kamu menjauhi daripada singa. Tapi diceritakan, kalau dalam majlis itu ada orang penyakit kusta, Nabi akan ajak makan dengan dia. Nabi kata, kamu makan dengan saya. Ya? Tapi dalam pada hadis tadi, Nabi larang kita daripada orang yang mengidap penyakit kusta kan dia berjangkit. Ya, tapi pada yang sama Nabi, sebab Nabi ni diprotect. Ya, dia ada ketahanan yang kuat. Ya, sebagai ulama menguraikan begitu. Dan pada yang sama, Nabi tidak nak bahasanya penampilan seolah-olah macam kita menjauhi orang penyakit kusta itu kerana dia hina, tidak, bukan. Kita menjauhi kerana kewajipan kita menjaga tubuh kita. Tapi pada yang sama, Nabi mengajak orang yang penyakit kusta itu, mungkin jangan makan dengan orang lain, kamu makan dengan saya. Ya, maknanya ada dua sisi yang kita boleh lihat pada Nabi SAW. Satu sisi ikhtiar. Ikhtiar pun Nabi ajar pada kita. Dan pada yang sama, Nabi juga ingin mengajar kita bahawasanya tidak ada manusia yang boleh kita pandang hina. Jadi betullah juga Abdullah bin Umar pun mungkin dia merasakan bahawa bagi dirinya tidak ada dia pun ada kekuatan. Maka sebab itu dia mengajak, dia tidak pernah melarang orang yang berpenyakit kusta untuk menjamuh makanan bersama dengan dia. Kita berhenti di situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kerana masih panjang lagi penampilan bandingan. Dia buat dalam bentuk bandingan. Sombong begini. Maka kalau tawaduk adalah sebalik daripada sombong. Kemudian dibawa contoh sahabat Nabi dan juga para salafus salih. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendidik diri kita menjadi orang yang tawaduk insya-Allah dalam hidup kita ini. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man tawaduk lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk kerana Allah akan mengangkat diri dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.